So saya yang pertama sekali, kita rujuk kepada apa yang telah menjadi asas kepada kerajaan kita. Kerajaan kita di Malaysia sebagai contoh, agama persekutuan adalah agama Islam. Maka menafsirkan agama Islam ini, kita tengok sebagaimana yang telah diputuskan dalam muzakarah fatwa oleh JAKIM. JAKIM sendiri menjadi ini, apa itu yang kita namakan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka disebutlah Ahli Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Asar ataupun Ahlul Hadis. Itu yang disebut, yang perlu kita faham dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga mazhab utama kita adalah mazhab Syafi'i. Tapi dalam pelaksanaan fatwa, maka diberi keizinan untuk melihat mazhab yang empat bila mana kita dapati maslahat berpihak kepada mazhab yang lain. Sebagai contoh, membayar zakat fitrah dengan menggunakan wang tunai bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi, kerana bayar secara qimah ataupun nilaian. Begitulah juga dengan beberapa pandangan-pandangan dalam masalah yang disebut berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Jadi bila kita faham asas Malaysia seperti itu, yang mana inilah sejak turun-temurun, dalam keadaan seperti ini sewajarnya kita sebagai para ulama menginsafi diri. Bila kita menginsafi diri, sama-sama kita, terutamanya mereka yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, untuk sama-sama menginsafi diri dan sentiasa berbaik sangka antara satu sama lain. Bayangkan kalau seorang itu kita tidak sealiran dan tidak setuju, dan kita cuba menidakkan agamanya, tapi dia sentiasa mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalau dia meninggal dunia pun dengan kalimah akhirnya la ilaha illallah, bagaimana kedudukan dia? Sebab itu kita janganlah sampai membawa kepada sikit kesilapan atau perselisihan, membawa kepada mengkufurkan ataupun menidakkan seseorang kepada jalan yang sebenarnya. Kita kembali kepada Al-Quran. Quran mengajar kita kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Apabila kita yakin amantu billah dan segala rukun iman, dan kita menafikan apa yang sepatutnya dinafikan seperti syirik, maka di situ kita sebagai seorang Islam. Jadi asas-asas seperti inilah yang kita nak. Konsep yang saya nak suka nak nyatakan di sini adalah kita mengajak, kita menarik, bukan kita menolak dan menghukum. Kalau boleh kita nak seramai mungkin yang jinak dengan agama Allah, seramai mungkin yang beriman dengan agama Allah. Kenapa? Kerana kita ni sebagai orang Islam ni, sebagai orang yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kalau kita duk sibuk perkara yang kecil-kecil, macam mana? Kita duk kelagah perkara kecil, tetapi kadang-kadang musuh tengok perkara besar, kita duk bincang. Orang cerita bagaimana sebab kejatuhan kerajaan Abbasiyah tahun 656. Kerana sebahagian para fuqaha terlalu fikir masalah iftiradi. Kalau kambing dikacuk dengan anjing jadi kanjing, boleh makan tak? Benda macam tu duk bincang. Orang ni kata kalau menyalak tak boleh makan, kalau menggembek boleh makan. Orang ni kata kalau dia makan daging tak boleh makan, kalau makan rupuk, makan daun boleh makan. Orang ni kata kalau dia rupa anjing tak boleh makan, kalau rupa ni tengok pula dia ni sifatnya sifat anjing ke sifat kami melompat ke ataupun berjalan dalam seumpama. Akhirnya negara jatuh. Kita tak cakap dari segi ekonomi lagi. Umat Islam yang perlu makan, yang perlu, siapa nak tanggung? Siapa yang nak kisahkan? Kita tak cakap lagi anak-anak dari segi kenakalan, dari segi kebaikan yang patut kita masukkan. Kita tak cakap lagi keluarga yang berpecah, yang rosak institusi, masalah parenting. Kita tak cakap lagi dalam masalah hubungan sesama kita ni yang suang-suang kuku. Adik-beradik pun kita rasa jauh.
Tapi zaman dulu 3 pupu pun kalau duduk di kampung jauh tu, mari Kuala Lumpur, boleh rapat, boleh singgah rumah ni. Sekarang adik-beradik tak boleh. Adik dengan abang pun tak boleh duduk serumah dah. Kenapa? Kerana kita tak bentuk lagi dalam keadaan itu. Sebab itu saya nak ajaklah, mari sama-sama kita tengok cara gagasan yang lebih besar. Bagaimana kita nak menguatkan Islam kita, akidah kita, iman kita, yang akhirnya kita akan faham. Sebab kita ni tak boleh hidup seorang sekarang ni. Dunia dalam tangan kita. Apa di Saudi, apa di Mesir, apa di Jepun, apa di Amerika, begitu. Orang sini semayang, orang situ semayang, orang sini semayang. Kita pergi kat sana, orang sana semayang, kita pergi ke sini semayang. Kadang-kadang berselisih dah dengan mazhab kita, dengan sedikit pandangan kita dan seumpamanya, tapi kita mengiyakan. Jadi sebab itu kalau boleh, kita lihat dalam kerangka yang lebih besar bahawa kita nak supaya Islam dijunjung, didaulatkan, dan kita kekalkan ahli sunnah wal jamaah dengan keadaan kita memahami mereka ini dan diskusilah atau hiwarlah dengan cara hikmah, ilmiah, bukan perasaan, tapi kita ajak apa fiqh aulawiyatnya. Entum nak bincang dengan saya buat isu, tapi entum lapar, saya lapar, makan dulu. Kita makan bersama, kita minum. Masuk waktu ni, kita semayang dulu. Semayang bersama, kita ibadat bersama. Baca doa, awak jadi tok imam, awak suara sedap, saya aminkan dan seumpamanya. Jadi kalau kita boleh tengok cara lebih luas lagi, maka tidaklah timbul orang Islam hanya fikir masalah yang kecil. Sebab manusia dinilai berdasarkan apa yang dia fikir. Kalau dia sekadar fikir makan nasi, sekadar fikir apa yang aku nak makan, maka setakat tu. Tapi kalau orang Islam fikir bagaimana dia nak beri makan kepada ummah yang kelaparan, bagaimana nak tolong kepada asnaf, bagaimana nak tolong kepada masyarakat seumpamanya. Jadi pada masa itu barulah kita nampak gagasan dia tu besar dan kesannya cukup besar, insya-Allah.